Assalamualaikum kepada semua yang sedang menonton YouTube channel Nova Studios. Yes, welcome back. Ini adalah sambungan video 2 bulan lepas sebenarnya. Bukan sebulan yang lepas tapi 2 bulan yang lepas saya tak upload video sebabkan masalah teknikal. Ini adalah Borak Nova. Kepada siapa yang masih lagi tak tahu ini video pasal apa, korang boleh tengok episod pertama Borak Nova pasal muzik dekat channel ni lah. So dalam video kali ni saya akan bercerita tentang saya nak berkongsi sedikit lah tentang sihir pula. Sebab beberapa bulan yang lepas saya ada ceritakan pasal ilmu hitam kan. Kali ni saya nak ceritakan pasal sihir pula. Ini bukannya untuk korang nak cuba, untuk korang nak cari dekat mana boleh dapat ilmu hitam ni, sihir ni. Jangan. Okay? Jangan. Ini sekadar perkongsian supaya korang tahu dan korang jangan nak cuba buat. Sebab benda ni sebenarnya korang semua tahu. Benda ni satu dosa yang besar dan kesalahan yang teramat besar dalam dunia ni. Janganlah buat. Kalau mana yang tak pasti dengan perkongsian saya ni, boleh rujuk pada yang lebih pakar, yang lebih arif. Sebab saya pun sekadar berkongsi apa yang saya tahu. Apa yang saya biasa dengar daripada ceramah-ceramah, daripada Malam Seram pun ada banyak juga bercerita masa kalau korang kenal lah siapa Casey Champion, DJ Casey dulunya. Sekarang ni dia buat sendiri, which is Malam Seram. Masih lagi dia bercerita tentang kisah-kisah seram yang orang email dekat dia. Jangan risau, saya pun ada juga dengar Malam Seram, which is one of my favourite YouTube channel lah. Sekarang ni bukan setakat YouTube channel je, Malam Seram saya jadikan favourite. Podcast pun saya jadikan favourite sebab saya sebenarnya suka dengar orang bercerita, terutama sekali pasal cerita-cerita seram ni lah. Kalau nak tengok cerita seram ni, saya tak berani sangat sebab bukan nak kata apalah. Sebab saya ni senang nampak. Buat apa nak tengok cerita seram yang dah sah-sah saya tengok depan mata kan. Yang dah sah-sah dekat cerita tu pun diorang berlakon, diorang buat-buat je seram tu. Seram yang sebenar tak ramai orang tahu. Ramai orang yang pernah tengok, yang pernah nampak, kira rezeki korang lah sebenarnya. So untuk tak nak buang masa, so saya terus pergi ke tajuk utama hari ni lah, which is sihir. Sihir ni sebenarnya korang tahu tak sihir ni apa maksud dia? Ataupun apa tujuan dia? Sebab ramai orang kata sihir ni tujuan dia untuk menyakitkan orang je. Okey, tujuan sihir yang sebenar dia ada banyak. Ada tujuan yang untuk menyakitkan, yes of course. Tapi ada juga tujuan yang untuk memiliki sesuatu ataupun seseorang. Sesuatu tu macam kekayaan ataupun tuah. Ada orang yes, dia cari tuah daripada sihir. Kalau korang tak percaya, korang dengarlah Malam Seram ke ataupun apa-apa kisah seram. Memang yes, ada orang yang mencari tuah daripada sihir ni. Ada juga orang yang mencari cinta seseorang tu, memiliki seseorang tu daripada sihir ni. So korang tahulah kan macam mana cara dia, macam apa nama ilmu sihir yang diorang pakai tu. Nanti saya akan pergi, tapi tolonglah jangan try. Tolonglah jangan ambil sihir, jangan ambil ilmu ni, jangan cuba nak dapatkan ilmu ni. Jangan cuba-cuba nak buat sihir ni lah. Jangan memandailah nak buat sihir ni. Sebab sekali korang try, kalau korang pernah tengok cerita ngangkrong ataupun ngangkung, diorang kejar duit sampaikan diorang sanggup lah jumpa pendeta lah, diorang sanggup jumpa dukun, bomoh lah, apa semua segala tu. Sanggup diorang melutut sembah jin daripada sembah Allah yang maha kuasa, yang maha memberi rezeki. Disebabkan diorang dah try satu, diorang dah try dan diorang menang, diorang nak lagi, nak lagi. Itulah dia syaitan, itulah dia jin.
Tapi akhirnya jin tu senangkan diorang sekejap je, awal-awal je. Tapi last-last diorang juga yang susah. Bila dah last, dah susah, siapa lagi yang diorang cari? Tetap juga Allah. Tetap juga Tuhan yang Maha Kuasa. So, kalau korang tak nak jadi macam diorang, tolonglah. Tolonglah jangan cuba sihir, jangan cuba ilmu hitam ni. Sebab bila korang dah menyesal, korang dah insaf, menyesal korang akan rasa kemudian harinya. And then sihir ni bukannya zaman sekarang je popular. Kalau nak kata sihir ni zaman dulu lagi dah ada. Kalau korang ingat lagi kisah Nabi Musa dengan ahli sihir Fir'aun, yang diorang berlawan kuasa magic diorang tu dengan mukjizat Nabi. Ada banyak lagi kisah sihir kalau korang nak tahulah. Daripada zaman dulu, zaman Nabi sampailah ke zaman sekarang ni. Kalau kata zaman dulu, kita boleh percaya lagi. Macam saya ada cakapkan dalam video ilmu hitam tu. Kalau ada juga ustaz yang kata jangan kita nak terlalu maki hamun, jangan kita nak terlalu salahkan keturunan kita. Contoh macam atuk kita yang ada bela ke, ataupun moyang kita yang ada bela saka ke apa semua. Sebab kalau ikutkan zaman dulu, tak semua Melayu ni Islam. And then zaman dulu dia tak ada polis, tak ada yang menjaga keamanan ni lah. Yang ada cuma sultan. Yang ada sultan pun tentera diorang hanya menjaga dan mengawasi dalam istana. Dekat luar istana diorang tak sibuk pun. Yang ada kebanyakannya pendekar lah. Tapi kadang-kadang pendekar pun, yelah, dah nama pun pendekar. Kadang-kadang pendekar ada juga yang jahat, ada juga yang baik. Yang baik itu boleh diorang harapkan. Tapi kalau kena yang jahat, nak cakap apa? Tapi itu zaman dulu. Zaman sekarang dah ada polis, dah ada tentera, dah ada askar apa semua. So tak ada apa masalah sangat lah dengan keamanan masyarakat sekarang. Tapi saya masih lagi tak faham kenapa orang masih lagi gunakan sihir untuk puaskan hati sendiri. Even saya pun pernah kena kot. Bukan nak kata saya tak pernah kena. Saya pernah berniaga dan berniaga tepi jalan. Bukannya saya berniaga buka kedai besar-besar pun. Saya berniaga tepi jalan je dah kena. Orang sampai tak nampak kedai saya tu. Saya tak tahu kenapa. Sedangkan saya punya lampu terang menerang dekat depan bank. Saya dengan lampu bank sekali. Ialah berniaga dekat depan bank lah. Waktu malam. Dulu. Orang boleh terlanggar meja dan orang kata sorry tak nampak. Okay, dekat situ saya dah rasa lain macam dah. And then bila kawan saya, banyak kali dia kata dia lalu dekat depan bank, dia tak nampak saya ada buka kedai dekat situ. Saya terus rasa okay, ini bukannya kebetulan, ini memang ada something yang tak kena. Padahal saya punya tempat bank lain. Saya punya tempat dekat depan Maybank. Orang tu punya tempat dekat depan CIMB Bank. Tempat kita orang jauh. Kena pusing satu round baru jumpa CIMB. CIMB nak pusing satu round baru jumpa Maybank. Tapi tak tahulah kenapa orang tu dengki sangat. Sebab saya jual flavor vape. Sedangkan dekat tempat dia berapa ramai lagi orang yang jual flavor vape. Lagi bukannya setakat flavor vape, barang-barang vape lagi orang tu jual. Tak ada pun masalah pun, kenapa kau nak kacau hidup aku? Kenapa kau tak kacau yang sama tempat dengan kau tu? Sebab apa dekat sana kabel dia lagi besar banding dengan kabel kau? Payahlah kat situ. Susah lah kan. Tapi nak buat macam mana kan? Hati orang, kita nak cakap apa pun, kita malah nak cakap lebih lah. Sebab saya boleh gelarkan orang yang gunakan sihir ni untuk dapatkan apa yang dia nak bodoh sebenarnya. Orang yang bodoh, okay, saya tak sure sama ada saya pernah terangkan benda ni kat dalam video sebelum ni ataupun tak. Tapi ini adalah mengikut kajian saya dan kajian cikgu sains saya lah. Orang yang bodoh bukan maksudnya orang yang tak pandai. Orang yang bodoh sebenarnya adalah orang yang dah tahu benda tu salah, dah tahu benda tu tak betul, tak boleh buat, tapi dia tetap buat. Itu bodoh. Okey, berbalik pada sihir ni.
Sihir ni dalam masyarakat Melayu ada beberapa jenis lah. Salah satunya adalah sihir ilmu kebal. Dia bukan setakat ilmu hitam yang biasa itulah. Ilmu kebal adalah salah satu daripada ilmu sihir. Uh, Ilmu sihir perubatan. Sihir perubatan ni dia termasuk dengan susuk ataupun seri muka ataupun macam-macam lah jenis perubatan daripada segi alam gaib ataupun macam mana lah, daripada bomoh ke dukun ke pawang. Itu biasanya ilmu perubatan ni ada pada diorang. Sihir pengasih, kalau korang tahu sihir pengasih ni macam mana, korang of course korang tahulah sihir pengasih ni macam mana. Pukau salah satu daripada ilmu sihir. Sihir penunduk ni tadi pasal nasi tangas. Sihir tuju, salah satu daripada sihir yang macam-macam lah daripada segi santau. Santau yes, itu adalah sihir tuju. Ada juga busung perut, ada macam-macam jenis sihir tuju ni. Sihir peramal which is biasanya kalau korang tengok lah ada dekat luar negara kan, diorang kata apa fortune teller kan, ataupun ada yang kata saya boleh meramal masa depan lah apa semua. Itu sebenarnya okey, ini saya nak terangkan kat sini lah pasal sihir peramal ni. Kebanyakannya yang kata saya boleh meramal masa depan tu, jangan percayalah. Kalau dia kata dia ada bola kristal dekat depan mata dia ataupun dia orang pakai kemenyan berasap-rasap, itu jangan korang percaya. Sebab itu sebenarnya jin yang bagi tahu apa yang berlaku dekat dia sebelum ni, dan jin tu ramalkan apa, bukan je ramal pun, tapi dia cuma bagi tahu apa yang akan berlaku dekat masa depan melalui masa lampau orang tu. Dia just macam, dia bukan meramal pun sebenarnya. Dia just menipu orang je. Jin biasalah. Jin, jangan korang percaya jin lah. Jin ni menipu sebenarnya. Jin syaitan janganlah. Menipu je sebenarnya. Kecuali kalau dia kata dia kenal siapa Tuhan, dia kenal siapa Allah, itu korang boleh percayalah sebab diorang pun makhluk seperti kita. Sama juga. Ada jin, ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Ada satu lagi ilmu pelalau. Ilmu pelalau ni ataupun ilmu pelalai lah. Ini adalah ilmu yang untuk buat orang cerai berai, untuk orang buat putus saudara, putus sahabat, putus hubungan. Ini adalah ilmu dia. Ini nama dia, ilmu pelalau ataupun ilmu pelalai. And then last jenis sihir dalam Melayu yang saya tahu adalah ilmu cuca. Sihir cuca. Sihir cuca ni saya pernah dengar cerita pasal orang yang mengamalkan ilmu ni. Dia sebenarnya adalah ilmu yang untuk buatkan orang takut. Musuh ataupun orang yang nak dekat dengan kita ni jadi takut. Orang nak marah kita ni jadi takut. Inilah dia ilmu cuca. Cuca ataupun cacu lah, kalau tak silap saya lah. Setahu saya cuca nama ilmu dia, berkenaan dengan ilmu yang boleh menundukkan musuh, yang buatkan orang takut dengan kita. Orang kalau nampak kita, orang nak bergaduh dengan kita, dia nampak je kita, dia jadi takut. Itu ilmu cuca. Jin ni kalau korang nak tahu, dia suka tempat yang kotor, dan diorang pun memang pengotor. Even kalau kata jin Islam pun, tempat yang dia paling suka tandas. Jin syaitan ni kalau dengar azan, dia lari masuk dalam tandas. Itu sebablah kalau orang kata dengar azan jangan duduk dalam tandas. Sebab jin syaitan suka duduk kat dalam tandas. Bila dia dengar azan, jin syaitan akan terasa sakit. Dia akan luka-luka sana, luka sini. Mulalah panas, mulalah berdarah apa semua. And then najis kita itulah yang dia buat untuk ubatkan diri dia. Rasanya ada yang, kalau mana yang pernah kena ataupun yang pernah dengar cerita ni, waktu azan, waktu maghrib ke waktu azan ke, dia suka duduk dekat dalam tandas lama-lama sampaikan dia kena rasuk. Itu perbuatan jin, bukan perbuatan syaitan. Syaitan dia tak ada kekuasaan untuk merasuk orang. Dia cuma
ada kelebihan untuk menghasut saja. So dia bisik dekat hati, dia tak bisik kat telinga kita dia bisik dekat hati kita. Sebab itulah hati kita ni antara tempat yang paling bahaya. Waktu kita dekat dalam perut ibu kita pun, dekat dalam perut mak kita, yang muncul dulu, yang terbentuk dulu bukan tulang, bukan jantung, tapi hati. Okey, tanda-tanda seseorang tu disihir ataupun diganggu oleh makhluk halus, salah satunya adalah tidur dalam keadaan resah, rimas, cemas dan selalu terjaga. Yang ini korang check lah sendiri sama ada korang ada ke tak. Ada lagi beberapa, bukan setakat ini je. Macam mengalami mimpi buruk ataupun menakutkan, macam jatuh daripada tempat tinggi. Yang ini saya pernah, boleh kata banyak kali lah. Tapi bukannya selalu. Itu maksudnya adalah something yang tak kena dengan bilik ni. Saya tahu bila benda tu menyinggah, dia mulalah nak mengacau. Ataupun kalau ini yang biasanya kena sihir ataupun ada gangguan, biasanya yang kena sihir lah mimpi binatang yang menakutkan. Macam kena patuk ular, macam apa, macam-macam lah. Ada yang jumpa lembaga lah, ada yang jumpa orang tua kat dalam mimpi dia lah. Orang tua rambut panjang, orang tua macam-macam lah. Orang-orang yang menakutkan lah, dia jumpa dekat dalam binatang menakutkan, apa-apa jenis lah. Ada yang kena sengat lipan. Kalau orang dulu kata mimpi kena patuk ular tu maksudnya ada orang nak masuk Minang. Memang orang nak masuk Minang. Orang tu gunakan sihir untuk masuk Minang kau. Tapi orang zaman dulu, diorang tak tahu. Kan, kita nak cakap diorang bodoh tak juga. Sebab orang dulu lebih percaya hantu banding jin. Tu sebab wujudnya perkataan hantu dekat dalam masyarakat Melayu ni. Sebab daripada dulu lagi kita tak gunakan perkataan jin tapi kita gunakan perkataan hantu. Jin ni sebenarnya dia bahasa Arab. Hantu ni bahasa Melayu. And then masa tidur, seseorang tu kalau kadang dia menangis, kadang dia ketawa, itu pun salah satu juga. Bukan salah satu, sebenarnya kalau ada tanda-tanda ni, ini maksudnya korang disihir ataupun korang diganggu. Korang diganggu oleh gangguan makhluk yang menyinggah ataupun makhluk yang dihantar. And then badan terasa panas, terutama sekali kat bahagian belakang badan lah. Bila waktu tertentu lah, kadang-kadang akan rasa sakit kepala pada waktu tertentu. Terutama sekali biasanya pada waktu maghrib, waktu azan maghrib lah. And then suka marah-marah tanpa sebab. Ini ya saya pernah alami. Bukannya saya yang terkena, tapi adalah. Saya tak nak cerita siapa orangnya. Saya pernah alami orang yang terkena sihir ni. Sebab saya tahu dia memang suka, yelah secara tiba-tiba dia suka marah tanpa sebab. And then hilang fokus bekerja dan komunikasi. Bukannya dia tak boleh buat kerja. Dia boleh buat kerja tapi fokus dia hilang. Dia akan lambat sikit buat kerja. Kadang-kadang dia jadi macam malas nak buat kerja. Dia punya komunikasi dengan orang ramai pun dah tak berapa nak baik. Dia punya, bukan setakat dengan orang ramai lah. Dengan orang yang terdekat dengan dia, orang yang rapat dengan dia pun dia akan jadi terjejas sikit lah. Disebabkan sihir ni, sebab dia hilang fokus. Yalah, dengan mimpi buruk lagi, dengan emosi tak menentu, dengan tak cukup tidurnya, mimpi tidur je selalu mimpi, macam-macam jadi dekat dalam dekat diri dia. So daripada segi psikologinya ada dekat sini, daripada segi fizikal, daripada segi rohaninya pun ada dekat sini. Sihir ni efek dia teruk, mental dia efek, rohani dia efek. Kalau mana yang korang cuba nak pakai ilmu sihir ni, korang fikirlah kalau keturunan korang yang kena, kalau anak korang kena, kalau kakak korang kena, adik korang, mak bapak korang kena, tak ke korang pun rasa sakit hati? Confirm korang rasa
marah, korang rasa nak ngamuk kan dengan orang yang buat tu. Tapi kalau korang yang buat, korang tak fikir. So kalau boleh jangan. Okay, siapa yang ada gunakan sihir ni, tolonglah. Jangan. And then seterusnya, tanda-tanda sihir pemisah. Sihir pemisah ni pun salah satu yang saya dah kena. Bukannya saya yang kena lah. Bukannya saya yang disihir tu, tapi saya adalah mangsa orang yang orang tu disihir menggunakan sihir pemisah ni. Macam tadilah dia marah-marah. Dia tiba-tiba dia berubah. Tabiat dia, perangai dia berubah. Ini salah satu daripada tanda-tanda sihir pemisah. Dia rasa macam pasangan dia tu serba tak lengkap. And then dia selalu akan mention orang yang kadang-kadang pasangan dia tahu, kadang-kadang pasangan dia tak tahu. Kalau pasangan dia tahu, kemungkinan ex dia lah, bekas laki dia ataupun bekas boyfriend dia ataupun bekas tunang dia yang buat perangai macam tu, yang buat sihir tu. And then kalau dia dah kahwin ke ataupun dia dah move on, dia dah ada boyfriend baru ataupun dia dah bertunang dah, tiba-tiba perangai dia berubah. Tak kisah lelaki ke perempuan, dia macam pandang korang tu, segala apa yang korang buat semua jadi buruk. Itu korang kena jaga sikit lah. Kalau dah kahwin tu, itu boleh disyaki lah. Kalau tunang pun sama jugalah, boleh disyaki. Sama je kalau masih lagi dalam couple ke apa. Sebab bukan nak kata apa, kalau memanglah orang kata couple tu haram lah apa semua, tapi korang buat juga kan. So saya bagi nasihat pasal couple lah ni. Pasal couple pun boleh, pasal tunang pun boleh, pasal kahwin pun boleh. Sebab zaman sekarang ni makin ramai orang yang gunakan sihir sebenarnya. Walaupun teknologi makin maju, tapi orang ramai gunakan sihir. Sebab yelah, media sosial orang tak nak pakai sangat sebenarnya. Ada tu memang ada. Ramai juga yang gunakan media sosial ni untuk putuskan hubungan orang. Tapi ramai yang suka gunakan sihir sebab yelah, supaya senyap-senyap buat kerja kan. So kalau pasangan korang ada perubahan ni, daripada segi perangai, tabiat dia kan, dia suka cari kesalahan kita, dia suka tengok keburukan kita banding kebaikan kita yang dia pernah sebutkan dulu, itu korang kena hati-hati sikit lah. Korang kena check balik lah. Dengan cubalah dekatkan dia dengan bacaan ayat-ayat suci. Korang pun bacalah sekali, supaya hati korang tak adalah benak sangat asyik nak buat dosa je kan. Asyik nak buat salah, asyik nak buat dosa, melanggar SOP tu kan. Tak tahu belajar, tak terlambat untuk belajar. Saya yang dah besar macam ni pun, saya masih lagi belajar daripada TV, daripada ialah internet, apps, daripada application, bacaan ayat Al-Quran. Bukannya saya tak tahu, saya ada basic, cuma saya kebanyakannya saya lupa. So nak start daripada zero balik tak ada masalah, belajar je lah. Okay? Tapi kalau korang dah buat salah dan korang tiba-tiba nak mengatakan pasangan korang tu kena sihir pemisah, jangan nak mengada-ngada. Dah nama korang buat salah, banyaklah kesalahan tu. Tapi kalau boleh, tanyalah bini korang apa salah korang buat. Kalau diorang senaraikan kesalahan yang korang buat tu dan benda tu logik, itu korang tak payah nak kata ini sihir pemisah. Itu memang korang buat salah maksudnya. Kalau kesalahan yang disenaraikan tu tak logik, itu maksudnya itu adalah yang tak kena. Kalau suami ataupun isteri korang tak boleh nak senaraikan kesalahan ataupun dia senaraikan kesalahan tu tapi tak logik, itu yes, sihir pemisah. Kalau kesalahan tu logik, ya, itu bukannya sihir, tapi itu memang korang salah. Okay, next, tanda-tanda sihir pengasih. Yang ini mak bapak kena check. Adik-beradik, mana yang ada adik perempuan ataupun tak kisah, sebab lelaki pun pernah kena sihir pemisah, sihir pengasih ni. Yang pertama tandanya adalah hadirnya rasa perasaan rindu, cinta yang mendadak terhadap seseorang tu. Dia akan selalu sebut-sebut nama orang yang sihir dia tu lah.
Biasanya kalau korang pernah tengok lah salah satu telemovie yang dilakonkan, yang Cep Sepah tu berlakon dengan Liza Abdullah, lepas tu Rosna Ma'aris, lepas tu tak ingat lah siapa lagi pelakon dekat dalam tu. Nama telemovie tu Bomoh Temberang. Sihir Pengasih ni ada dekat dalam cerita tu, anak Tok Sidang. Dia ada pakai ilmu sihir pengasih ni. Dia bukannya, sihir pengasih ni ada banyak. Dia ada minyak senyonyo, dia ada minyak dagu. Minyak dagu dengan minyak senyonyo ni lain efek dia pun lain. Dia ada macam-macam jenis teknik ataupun cara bagi sihir pengasih ni. Kat dalam Bomoh Temberang tu pun ada yang dia buat zikir jin katanya, memanggil khadam untuk berdamping dengan dia supaya perempuan yang dia minat tu, perempuan yang dia nak tu jadi hak milik dia. Jadi suka dekat dia. Itu dia sihir pengasih. Yang keduanya, tanda sihir pengasih ni, biasanya seseorang tu dia akan ikut je apa yang pasangan dia tu nak. Termasuklah yang haram, yang salah. Semua benda yang haram, semua benda yang salah, dia akan ikut. Sebab itu adalah apa yang pasangan dia nak, dan dia dalam penguasaan ataupun dalam khayalan sihir pengasih ni. So, kalau adik korang ataupun kakak korang ataupun siapa-siapalah, anak-anak korang yang mana yang dah besar panjang anak tu, yang tiba-tiba ada tanda-tanda ni, ini kena jaga-jagalah. Termasuklah kalau isteri pun, isteri ke ataupun tunang korang ke, ini kena jaga-jagalah. Sebab sekali dia dah terkena, sihir pengasih ni dengan sihir pemisah, sihir pengasih lagi susah sikit sebenarnya. Sebab sihir pemisah ni, tugas dia hanya untuk memisahkan orang. Kalau sihir pengasih ni, tugas dia sampai orang tu bukannya setakat boleh berpisah dengan pasangan dia, bukannya setakat boleh berpisah dengan keluarga dia, tapi sampaikan orang tu jadi gila bayang, jadi gila lah, jadi gila, jadi bodoh. Bahaya sebenarnya sihir pengasih ni. Pada siapa yang ada buat sihir ni, tolonglah berhenti. Sebab hari ni korang rasa dia bagi korang senang, esok lusa kalau sekali korang dah menyesal, korang nak bertaubat, susah Sumpah cakap susah. Sebab berapa ramai ustaz yang pernah cerita, berapa ramai peramal perubatan yang pernah cerita pasal orang yang mengamalkan sihir pengasih ni dekat isteri dia. Sudahnya bila diorang dah tua, dia dah menyesal. Tapi sekarang ni, bila dia dah menyesal, dia nak suruh ustaz tu buang sihir dia. Masalahnya orang tu dah tua. Laki bini dah tua. Anak dah besar, dah sampai ada cucu. Macam mana nak buat tu? Ustaz sampai tak tahu nak cakap apa dah. Kalau orang tu sedar, masa tu dia dah umur 50 ke 60 tahun, dia nak buat apa dah lepas tu? Tak boleh nak buat apa dah. Anak dah ada, cucu dah ada, tak boleh nak buat apa. So, dekat situ penyesalan yang cukup sakit sebenarnya bagi seseorang tu. Bukan yang pada tukang buat tu sebenarnya, tapi yang disihir tu, yang kena tu sebenarnya. Sakit sebenarnya, seksaan sebenarnya bagi dia. Okay, ini adalah yang terakhir, tanda-tanda seseorang tu disihir, which is tanda-tanda santau. Seseorang tu kena santau. Yang pertamanya adalah dia sakit bahagian bawah tulang kipas, dekat bahagian bawah bahu ni. Dekat bahagian bahu ni, belakang dia ni kan ada macam tulang yang timbul sikit ni. Ada dua kiri kanan. And then bawah tulang ni, so kat bahagian bawah ni, dia akan rasa sakit. Sakit-sakit yang terlampau lah. And then dekat bahagian punggung kita, bawah punggung kita pun akan terasa sakit secara tiba-tiba. Itu maksudnya santau lah. Itu tanda-tanda awal. And then bila dia dah masuk ke peringkat kedua, which is batuk yang berterusan. Zaman sekarang ni batuk berterusan ni boleh dikatakan COVID lah. Kalau batuk yang berterusan, ada sakit-sakit
bahu ke apa semua, itu pun ada juga tanda-tanda COVID. And then sesak nafas pun tanda-tanda COVID zaman sekarang ni. Tapi kalau ada mimpi binatang yang menakutkan, macam saya ada cakap tadi, yang tanda-tanda gangguan tu, tanda-tanda disihir, tanda-tanda diganggu tu, itu bukan COVID dah, itu adalah santau. And then disebabkan gangguan mimpi tu jugalah dia jadi kurang tidur, sampaikan mata, bawah mata ni, sekeliling mata ni lah, dekat kelopak mata kita ni jadi hitam. And then dia kurang ingatan, dia jadi cepat pelupa lah. Apa benda yang dia buat pun dia akan jadi lupa. Kalau macam saya ni bukannya sebab santau ya. Bukannya sebab saya disantau, tak. Kalau saya disantau saya tak boleh bercakap ni. Ni maksudnya tak cukup tidur. Sebab Mimi. Mimi kucing saya. Yalah, sebab sekarang ni dia tengah tak sihat. So dia selalu terjaga malam. Mengejutkan tuan dia jugalah terjaga malam dia tu. Habislah tuan dia pun sekali tak boleh nak tidur sama dengan dia. Selagi dia tak tidur, selagi itulah dia nak suruh tuan dia ni temankan dia, jaga dia, belai dia sampai dia tidur. Dia terjaga, dia suruh lagi kita belai dia, kita temankan dia sampai dia tidur. Sudahnya tuan dia tak cukup tidur. Sebabkan dia boleh tidur siang. Sebab kerja dia miau, tidur, makan, menggeliat. Itu je lah kerja dia. Kita ni berapa banyak kerja lagi nak kena buat. Nak buat macam mana kan. Nak sangat bela kucing, belalah. Itulah nak kena menjaga. Okay, itulah dia tadi kisah pasal sihir. So kalau korang nak tahu lagi lebih lanjut, boleh tanya lebih Arif yang lebih pakar. Kalau ada salah silap information dekat dalam ni, saya minta maaf lah. Mungkin saya yang salah terjemah, ataupun saya salah dengar, ataupun orang tu yang salah explanation. Kalau betul apa yang saya kongsikan hari ni, alhamdulillah korang dapat ilmu, saya pun dapat pahala menyampaikan ilmu. Siapa yang ada tengok video 3 fakta minggu lepas, saya ada bagi tahu yang saya nak cuba buat video mancing. InsyaAllah kalau ada peluang dan ada rezeki, saya dapat beli joran, saya dapat beli segala peralatan memancing. Saya akan cuba cari jalan lepas habis PKP ni lah. Kalau saya harapkan kes makin kurang, kalau boleh capai tahap zero lah, capai tahap kosong. Tak ada kes COVID yang baru, supaya kita semua boleh hidup dengan normal, supaya kita semua boleh cari rezeki dengan cara yang lebih baik. Sekarang ni kita tengah susah. Bukan nak kata tak baik cara kita cari rezeki ni, tak. Tapi cara kita cari rezeki ni dalam keadaan yang teramat susah. Bukan setakat saya seorang, berapa ramai lagi orang dekat luar sana yang tengah susah nak cari rezeki time COVID ni. So saya harapkan kita jagalah diri kita masing-masing. Amalkan penjarakan sosial. Tolonglah pakai sanitizer. Tak susah pun, sanitizer ni tak mahal mana pun. Dekat CVE saya dah tengok dah, dalam RM5 ke berapa ringgit je. Kalau mahal sangat pun korang boleh buat laporan dekat yalah dekat kerajaan lah. Saya tak tahu apa nama dia. Saya dah lupa dah apa nama organisasi tu. So kita sama-sama doakan supaya negara kita ni bebas COVID. Okay? See you next time. Bye.